2016 dibentangkan dalam tempoh kegawatan ekonomi sekarang, tapi kesannya projek ini gagal mengatasi banyak masalah di negara kita, khususnya masalah dan persepsi yang banyak menjejaskan pelaburan dan kedatangan pelancong ke negara kita. Pada yang dipertua, nilai mata wang ringgit yang lemah berbanding dengan negara jiran kita sepatutnya menggalakkan lebih ramai pelancong asing untuk melawat negara kita. Tetapi mengikut laporan yang disiarkan dalam The Malay Mail pada 21 Oktober beberapa hari yang lepas ini, ia melaporkan Malaysia tengah mengalami penurunan pelancong asing pada kali pertama dalam beberapa dekad. Menurut laman web Tourism Malaysia, ketibaan pelancong asing pada bulan Januari pada tahun ini telah jatuh 6.4% berbanding dengan tahun lepas. Ini diikuti dengan penurunan sebanyak 8% pada bulan Februari dan 11% pada bulan Mac. Penurunan kedatangan pelancong asing yang berlaku pada tahun ini selepas kempen Visit Malaysia Year 2014 dan kempen Malaysia Year of Festivals 2015 ataupun MyFest dengan slogan Endless Celebrations. Yang fokus pada kepelbagaian perayaan dan kebudayaan Malaysia ini, yang penurunan kedatangan pelancong ini menunjukkan yang usaha Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan ini tidak mendatangkan impak yang kekal di kalangan pelancong asing sehingga kita melihat keadaan ini berlaku. Mengikut laman web Tourism Malaysia, penurunan pelancong dari negara China adalah paling serius sekali. Kadar kejatuhan pelancong dari negara China ialah 28.5% berbanding dengan penggal yang sama pada tahun lepas. Keadaan ini adalah amat membimbangkan kerana pelancong dari China merupakan golongan pelancong yang paling banyak shopping ataupun beli belah berbanding dengan pelancong dari negara lain. Mengikut akhbar The Straits Times, walaupun negara Thai mengalami pergolakan politik yang berikutan dengan rampasan kuasa oleh pihak tentera dalam Mei 2014, tetapi negara Thai merekodkan peningkatan pelancong asing sebanyak 29.5% dan peningkatan seramai 14.8 juta pelancong asing pada penggal pertama tahun ini. Saya berpendapat sebab pelancong asing tidak datang ke Malaysia adalah kerana, nombor satu, imej tentang keselamatan di Malaysia. 4 kes penculikan pada awal tahun 2014 dan pembunuhan anggota polis di pantai timur di Sabah menimbulkan persoalan tentang keselamatan bagi pelancong yang ingin melawat Sabah. Sehubungan itu, Himpunan Rakyat Bersatu ataupun Perhimpunan Baju Merah yang menyebarkan mesej yang penuh dengan bau pergauman dan ugutan terhadap keselamatan orang Cina pada 16 September tahun ini juga menghantar mesej bahawa Malaysia adalah tidak selamat bagi pelancong asing, khususnya terhadap pelancong dari negara China. Selain itu, kenyataan yang berbau pergauman yang dibuat oleh Menteri Kabinet seperti yang berhormat dari Perak yang menyalahkan peniaga Cina yang menipu pelanggan Melayu di Loyat Plaza, dan juga timbalan menteri yang berhormat dari Pasir Salak yang ingin menampak orang Cina yang buat komplain di luar negara, dan juga siri kenyataan yang lain telah pun menjejaskan slogan Malaysia Truly Asia dan juga imej Malaysia sebagai negara yang aman dan harmoni. Saya ingin memuji Yang Berhormat Menteri Pelancongan dan Kebudayaan kerana mengambil langkah yang proaktif untuk berjumpa dengan duta negara China selepas duta negara China membuat lawatan di Petaling Street sebelum 16 September. Saya percaya Yang Berhormat Menteri faham tentang persepsi pelancong dan juga warga di negara China terhadap Malaysia selepas berlakunya kehilangan kapal terbang MH370 pada 8 Mac tahun lepas. Siri penculikan pelancong di Sabah yang juga melibatkan pelancong dari negara China, skandal MDB, Himpunan Rakyat Bersatu ataupun Perhimpunan Baju Merah yang mengeluarkan ugutan yang berunsur keganasan terhadap orang Cina di Malaysia, dan juga siri laporan yang negatif terhadap Malaysia oleh media antarabangsa, termasuk juga media di negara China. Saya berharap Menteri Pelancongan dan Kebudayaan dan juga anggota
kabinet yang lain yang sensible menasihati rakan-rakan anggota kabinet tentang kenyataan yang berbau perkauman mereka dan juga double standard PDRN terhadap perhimpunan orang ramai di mana perhimpunan baju merah yang main isu perkauman diberi kebenaran oleh pihak polis manakala polis menafikan kelulusan bagi perhimpunan bersih 4 yang menuntut pilihan raya dan pentadbiran yang bersih dan telus. Kesemua ketidakadilan ini dan juga arahan yang double standard ini pun menjejaskan imej kerajaan dan juga nama baik Malaysia di masyarakat antarabangsa. Sehubungan dengan itu, yang dipertua, saya rasa masalah kedua ialah masalah bagi pelancong negara China untuk mendapatkan visa pelancongan ke Malaysia. Menurut pengurusi Lembaga Promosi Pelancongan Malaysia, pelancong dari negara China dikenakan charge servis untuk visa ke Malaysia, manakala negara jiran di rantau ASEAN mengenakan dasar tanpa visa bagi pelancong dari negara China. Selain itu, pusat sehenti ataupun one-stop center bagi pelancong asing seperti Ultra Kinrara di Beijing hanya mempunyai 10 kaki tangan untuk memproseskan 1,500 permohonan visa setiap hari. Kerana ini juga mengecewakan ramai pelancong negara China sehingga mereka pilih melancong ke negara jiran kita dan tidak datang ke Malaysia. Saya ingin tanya, apakah langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah ini? Kerana kita lihat satu kementerian bersungguh-sungguh untuk menarik pelancong asing khususnya dari negara China untuk datang ke Malaysia, tapi nampaknya agensi kerajaan kita ni di China ni, negara China ni tidak memberi kerjasama. Sehubungan dengan itu, saya juga mencadangkan kerajaan menyahut seruan daripada Presiden Malaysia, Malaysian Association of Tour and Travel Agents, iaitu Datuk Hamzah Rahmat, yang menyeru kerajaan memberi potongan cukai kepada agensi pelancongan yang mampu membawa masuk 700 pelancong asing ataupun 1,000 pelancong tempatan. Saya berpendapat ini adalah cadangan yang harus diambil perhatian oleh kerajaan supaya lebih insentif diberi kepada agensi pelancongan di negara kita untuk menarik masuk pelancong asing. Siapa tu? Indra Mahkota. Belakang. Ya. Ringkas. Kawan sama pakatan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Penanya Speaker. Saya nak tanya Yang Berhormat, adakah benar dalam keadaan ekonomi yang gawat, kemasukan pelancongan ke negara kita akan mendatangkan hasil yang banyak dan ini boleh neutralize dengan izin kejatuhan wang ringgit? Adakah itu benar? Terima kasih. Memang, kerana sekarang kita menghadapi, saya rasa kita menuju ke arah krisis ekonomi. Saya rasa saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat Menteri Pelancongan lah, yang kata penurunan mata wang ringgit sebenarnya boleh menggalakkan pelancong asing untuk datang untuk membeli belah untuk melancong di Malaysia. Tapi sekarang ialah orang politik termasuk anggota kabinet sendiri yang menyuarakan kenyataan yang tidak patut, yang penuh perkauman ini. Macam mana kita nak galakkan orang asing, pelancong asing untuk datang ke Malaysia? Mereka rasa yang Malaysia ni nampaknya ada rusuhan kaum, rasanya tidak selamat. Itu sebab mereka tidak datang. Dan yang betul, saya nak teruskan tentang isu kehilangan 7 orang budak orang asli yang belajar di Sekolah Kebangsaan Tohoi. Saya merasa kesal bahawa usul tergempar saya yang dibentangkan pada hari pertama sidang Dewan Rakyat ini ditolak oleh speaker dalam kamar dan tidak dibahaskan untuk Dewan ini. Kehilangan 7 orang budak orang asli yang belajar di Sekolah Kebangsaan Tohoi di Kuala Musang sejak 23 Ogos tahun ini, dan lepas itu kita mendapati 43 hari kemudian 5 orang mati dan telah pun menggoncangkan masyarakat seluruh dunia. Apa yang mengejutkan masyarakat umum ialah budak-budak ini dijumpai di kawasan hutan di dalam lingkungan jarak 1 km daripada Sekolah Kebangsaan Tohoi, iaitu sekolah asrama mereka. Ini menimbulkan soalan tentang usaha yang telah dilakukan oleh pasukan penyelamatan untuk mencari kanak-kanak orang asli ini. Terdapat media yang melaporkan bahawa ibu bapa kanak-kanak tersebut pernah mengadu kepada Suhakam bahawa mereka tidak pernah diberitahu secara rasmi oleh pihak sekolah tentang anak-anak mereka yang hilang tersebut.
Tambahan pula, usaha mencari kanak-kanak yang hilang ini hanya bermula 5 hari selepas mereka dilaporkan hilang. Di samping itu, terdapat laporan media yang mengatakan budak-budak orang asli ini mendapat layanan yang buruk di sekolah kebangsaan Tohoi. Mereka terpaksa tidur di atas lantai simen dan selalu dipukul oleh guru mereka sehingga mereka selalu takut untuk pergi ke sekolah. Saya ingin tanya soalan berikut kepada pihak kementerian dan saya nak minta menteri memberi jawapan. Yang satu ialah, bilakah pihak polis ataupun pasukan penyelamatan ini mula menjalankan usaha mencari mereka? Siapakah yang terlibat dalam usaha pencarian? Apakah usaha yang telah dilakukan oleh pihak polis dan pasukan penyelamatan untuk mencari kanak-kanak orang asli ini? Kenapakah pasukan penyelamatan gagal mencari mereka sebenarnya berada di tapak yang begitu dekat dengan SK Tohoi? Apakah itu benar bahawa aduan ibu bapa orang asli kepada Suhakam bahawa usaha untuk mencari budak-budak ini hanya bermula 5 hari selepas mereka dilaporkan hilang? Yang soalan kedua ialah, apakah benar pihak sekolah pecat mereka daripada sekolah pada keesokan hari selepas mereka tidak kembali ke sekolah? Dan apakah benar tentang penganiayaan terhadap kanak-kanak ini? Apakah itu benar bahawa pihak sekolah tidak pernah memberi tahu ibu bapa budak-budak berkenaan secara rasmi selepas budak-budak ini hilang? Kenapakah no alert tidak diceduskan oleh pasukan penyelamatan selepas 7 orang budak ini dilaporkan hilang? Saya ingin mencadangkan kerajaan untuk menubuhkan jawatan kuasa khas yang bebas yang terdiri daripada tokoh yang berwibawa dan berkaliber untuk mendengar dan menyiasat kes ini. Rakyat berhak tahu sama ada semua dakwaan oleh NGO, media, ibu bapa orang asli tersebut tentang kelalaian agensi-agensi kerajaan ini adalah benar ataupun tidak. Tadi yang betul. Pada waktu bila skandal 1MDB dipincang dengan hangatnya di dalam dan di luar parlimen, saya juga ingin tanya pihak kerajaan, khususnya SPRM, apakah siasatan telah dijalankan terhadap isu pembelian Dudley House oleh Mara Inc. dengan Australian dollars 22.5 juta, manakala harga sebenarnya ialah Australian dollars 17.8 juta sahaja. Mengikut laporan The Age di Australia, perbezaan di antara harga pembelian dan harga sebenar Dudley House sebanyak 4.75 juta Australian dollars telah dijadikan sebagai introduction and consultancy fees ataupun kickbacks dan disalurkan kepada satu shell company di Singapura yang berkaitan dengan pengurusi Mara Inc. Itu Muhammad Lan Alani dan CEO Mara iaitu Abdul Halim Rahim. Selain itu, National Oversight and Whistleblowers NOW juga mengadu selain daripada kes Dudley House, Mara juga menggunakan shell companies yang lain untuk membeli 3 hartanah yang lain di Melbourne iaitu nombor 746 Swanston Street dan juga nombor 51 di Queen Street dan nombor 33 Exhibition Street dengan jumlah nilai sebanyak Australian dollars 63.5 juta. Dalam artikel bertajuk Strong Sabah Connection in Mara's All-Sea Buys yang disiarkan dalam Free Malaysia Today pada tarikh 25 Jun 2015, yang berhormat dari kawasan Parlimen Ketere mengesahkan bahawa cadangan yang diluluskan oleh lembaga Mara juga diluluskan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah dan lepas itu dihantar kepada Kementerian Kewangan ataupun National Economic Council. Kenyataan yang berhormat kawasan Ketere ini menunjukkan bahawa keputusan pembelian hartanah yang melebihi harga pasaran di Australia ini memang diketahui dan diluluskan oleh semua agensi-agensi kerajaan. Memandangkan kes pembelian hartanah melebihi harga pasaran dan pemberian kickbacks ini telah luas dilaporkan oleh media di Australia. Saya ingin tahu apakah langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan dan SPRM berkenaan segala tuduhan yang disiarkan di media di Australia ini. Apakah hasil siasatan dalam kes ini dan apakah kerajaan akan mendakwa pihak yang terlibat ini ke mahkamah? Tadi yang dipertua, saya telah banyak tadi menyuarakan ketidakpuasan saya terhadap cara DBKL yang meluluskan banyak kondominium dan bangunan komersial yang mempunyai kepadatan yang tinggi tanpa ambil kira isu trafik dan kawasan lapang bagi penduduk di Kuala Lumpur.
Sekarang saya juga ingin menyuarakan kebimbangan saya terhadap dasar DBKL yang baru yang mengurangkan 30% tempat letak kereta di projek komersial yang baru. Alasan DBKL ialah demi menggalakkan orang ramai guna pengangkutan awam. Saya ingin minta Kementerian Wilayah Persekutuan untuk menyenaraikan projek dan lokasi ke semua bangunan komersial yang dikurangkan tempat letak kereta sebanyak 30% ini di Dewan Yang Mulia ini. Saya ingin nyatakan bahawa saya amat tidak setuju dengan langkah DBKL ini. Masalah sekarang ialah ramai orang ingin guna pengangkutan awam, tetapi banyak tempat di Kuala Lumpur dan Selangor masih tiada LRT dan juga bas. Walaupun pihak DBKL dan Kementerian Wilayah Persekutuan berkata banyak tempat akan disambung dengan sistem LRT dalam beberapa tahun yang akan datang, tetapi kita juga mesti tahu sistem LRT masih belum dapat memasuki banyak kawasan kediaman. Jadi dasar DBKL yang kurangkan tempat letak kereta di projek komersial baru ini hanya membayangkan perancangan yang kurang rapi dan menyusahkan rakyat. Saya ingin minta DBKL dan Kementerian mengkaji semula dasar yang tidak mesra rakyat ini. Tadi Yang Dipertua, saya juga ingin minta DBKL menghendaki pemaju yang ingin memajukan apa-apa tempat untuk memberi pampasan kepada setinggan sebelum projek mereka bermula. Saya terima aduan daripada setinggan yang telah pun duduk berpuluh-puluh tahun di tapak di Chan Sao Lin, iaitu di Grant 37713 Lot 260 Section 92 Kuala Lumpur dan juga Grant 25272 Lot 3240 Section 92 di Kuala Lumpur, di mana mereka dihalau oleh tuan tanah yang enggan membayar apa-apa ganti rugi adapun kos pemindahan. Walaupun Singgan, kita tahu Singgan tidak ada hak dari segi undang-undang, Yes, tapi saya betul. berharap DBKL boleh menunjukkan keprihatinan kepada rintihan golongan miskin seperti ini. Kuala Wangsa Lumpur. maju bangun. Wangsa maju. Wangsa maju. Oh, okey. Terima kasih Yang Berhormat Sri Putih, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya nak minta komen dari Ahli Yang Berhormat Sri Putih. Baru-barunya DBKL, walaupun ekonomi gawat, ada satu plan nak robohkan Wisma PKNS dan bangun semula, bina semula dengan satu bangunan yang canggih, yang sangat mahal. Apa komen Ahli Yang Berhormat Sri Putih? Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti bala gulung. Ya, saya belum. Saya apa yang saya baca daripada surat khabar ialah yang Datuk Bandar yang baru ini, Datuk Haji Amin, telah pun mengumumkan bahawa yang bangunan yang canggih 52 tingkat itu tidak akan dijalankan kerana kegawatan ekonomi. Saya berharap ini boleh disahkan oleh Menteri Wilayah Persekutuan di Dewan Yang Mulia ini. Tadi Yang Dipertua, akhirnya saya cepat saja dua isu. Satu ialah saya rasa kesal yang mana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia mereka pandai untuk haramkan yang laman web Bersih 4, Sarawak Report dan lain-lain yang memaparkan isi kandungan yang menghendaki ketulusan bagi kerajaan. Tapi saya dah buat beberapa laporan polis dan juga laporan kepada MC berkenaan tweet palsu, CD tweet palsu yang dibuat atas image akaun Twitter saya. Ini termasuk tweet palsu yang termasuk pada 15 Ogos tahun ini yang berbunyi, rapists, robbers, kidnappers, housebreaking is usually done by one of the races in Malaysia, apparently done by Malay. Dan kedua ialah 20 Ogos tahun ini, sokong YB Asmin naik tarif air Selangor. Amat wajar untuk elakkan pembaziran air, terutamanya pada hari Jumaat. Dan tweet message tweet palsu 20 Ogos tahun ini, orang Melayu, bangsa yang suka merogok, merompak, menculik dan pecah rumah. Dan Teresa Kok mau duit zakat negeri Selangor diserahkan kepada Cina kerana orang Cina juga bayar cukai. Semua ni saya tak pernah buat message Twitter seperti ini, tapi dibuat atas image akaun Twitter saya dan disebarkan dengan luas. Saya telah pernah juga tulis surat kepada pengurusi MC, tapi tak ada apa-apa jawapan. Dan saya juga baca bahawa Yang Berhormat Bagan juga buat laporan polis pada 6 Oktober berkenaan mesej tweet palsu yang menggunakan image akaun Twitter ni yang berbunyi larangan pembesar suara di masjid dan surau dalam Pulau Pinang Muktamad.
Mereka yang tak setuju tak layak tinggal dalam negeri ini, sila keluar. Ini semua tidak benar. Dan dari di-Pertua sekarang memang ada laman web yang membenarkan orang awam untuk keluarkan tweet palsu atas akaun orang lain. Laman web ini adalah simitator.com, letmetweetthatforyou.com, tweetfake.com. Saya cadangkan MC haramkan laman web yang membenarkan orang hantar mesej tweet palsu atas akaun tweet orang lain ni. Ini apa yang perlu dibuat oleh kementerian dan MC tapi tidak buat. Jadi mereka ambil sikap yang pilih kasih bila mereka nak haramkan ataupun halangkan mana-mana laman web. Yang akhir sekali ialah berkenaan dengan Yang Berhormat dari MCA yang berucap tadi dengan kedudukan sebenar UEC. Saya tanya satu soalan parlimen dan apa yang saya dapat daripada pihak Kementerian Pendidikan ialah memang UEC tidak diiktiraf oleh saya baca sini, jika UEC tidak boleh diguna pakai sebagai kelayakan masuk ke universiti awam di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi memandang ia tidak diiktiraf oleh KPM dan juga bagi kemasukan ke perkhidmatan awam, jawapannya ialah ia tidak diterima bagi tujuan pelantikan ke jawatan dalam perkhidmatan awam kerana ianya adalah kelayakan yang tidak diiktiraf oleh kerajaan memandangkan ia tidak selari dengan dasar pendidikan kebangsaan. Yang saya hanya nak tanya satu soalan, kita baca banyak tentang kenyataan yang terbuka daripada Ketua Menteri Sarawak yang kata kerajaan Sarawak akan mengiktiraf UEC. Adakah, tapi jawapan yang saya terima daripada kerajaan ialah ia tidak diiktiraf dari segi pengambilan kaki tangan ke perkhidmatan awam dan juga tidak diiktiraf untuk masuk ke universiti awam. Jadi adakah Ketua Menteri ini membuat janji kosong kepada masyarakat di Sarawak ataupun sebenarnya ini masih dalam perundingan dan sebagainya? Saya rasa yang khususnya masyarakat Sarawak yang tengah tunggu pilihan raya di Sarawak ini mahu tahu jawapan sebenar dan juga pentirian sebenar kerajaan pusat terhadap sijil UEC ini. Sekian, terima kasih. Saya tolak bajet 2016. Ya, Tanjung Karang.